يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat baik atau berbuat kebaikan
atau mendamaikan di antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keredaan Allah, tentulah kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Dan sesiapa yang menentang ajaran Rasulullah, sudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang dibawanya, dan ia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman, kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya. Dan pada hari akhirat kelak, kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan syirik bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut peraturan hukum-hukumnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa jua, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauhnya. Apa yang mereka sembah selain dari Allah itu tidak lain hanya berhala-berhala, makhluk-makhluk yang lemah. Dan mereka dengan demikian tidak menyembah melainkan syaitan yang derhaka, yang telah dilaknat oleh Allah, dan yang telah mengatakan, demi sesungguhnya aku akan mengambil dari kalangan hamba-hambamu bahagian yang tertentu untuk menjadi pengikutku. Dan demi sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka dari kebenaran. Dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong. Dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka mencacatkan binatang-binatang ternak. Lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu. Dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Dan ingatlah, sesiapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain dari Allah, maka sesungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang terang nyata. Ia, yakni syaitan, sentiasa menjanjikan mereka dengan janji-janji indah, serta memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong. Dan apa yang dijanjikan oleh syaitan itu tidak lain melainkan tipu daya semata-mata. Mereka itu tempat akhirnya ialah neraka Jahannam, dan mereka pula tidak akan dapat melarikan diri daripadanya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, kami akan masukkan mereka ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya sebagai janji Allah yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Surah An-Nisa, surah yang keempat, juzuk yang kelima. Ayat yang kita tafsirkan pada malam ini 114 sehingga ayat 122. Kalau sebelum ini kita telah menafsirkan, mensyarahkan tentang ada kelompok manusia yang cuba untuk melakukan pembohongan dan penipuan dan memperdaya Nabi SAW, sebagaimana dia telah memperdaya orang-orang lain untuk menyokongnya melakukan kebatilan. Itu seorang lelaki yang telah kita ceritakan sebelum ini bernama Tu'mah bin Ubairik. Tu'mah bin Ubairik yang mencuri baju besi, yang diberi amanah untuk menjaga baju besi namun dicurinya, maka disoroknya di rumah Yahudi bernama Yazid bin Samin. Kemudian sewaktu dituntut baju besi, maka dia bersumpah tidak mengambilnya, bahkan dia menuduh Yahudi yang mengambilnya. Sehingga dia menyuruh beberapa orang untuk bersepakat dengannya untuk menuduh Yahudi, iaitu saudara-saudaranya, kaum keluarganya dan kabilahnya yang bernama Bashir, Mubashir dan Usaid, berpakat bagi menuduh Yahudi, menjadi saksi palsu dan cuba untuk membohongi Nabi SAW. Supaya melihat isu ini ialah untuk menyokong mereka dan memusuhi Yahudi, maka Allah mengajar Nabi SAW menegakkan kebenaran. Kebenaran tiada kompromi dengan sesiapa pun. Ia mesti ditegakkan, ia mesti dilaksanakan, apatah lagi berkait dengan hukum hakam
yang berkait dengan hal-hal hukum hudud, mencuri, merompak, membunuh dan lain-lain kesalahan. Maka Allah mengajar kepada Nabi SAW supaya bertabayun, berhati-hati dalam memutuskan hukuman. Dan Allah mencela kelompok dan golongan demi menjaga kabilah. Malu pada kabilah disabitkan dengan mencuri, lebih mereka malu lebih daripada malu kepada Allah. Maka ayat ini sambungan kepada cerita sebelum ini. Bila Allah menyebut la khaira fi kathirin min najwahu, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Apakah yang dimaksudkan tiada kebaikan dalam bisikan-bisikan mereka? Biasa tuan-tuan orang berbisik untuk buat apa? Ramai orang berbisik buat benda jahat. Hanya segelintir yang berbisik buat benda baik. Kerana kebiasaannya, benda jahat ini takut diketahui. Maka ramailah orang berbisik. Benda baik pula, kita tak takut diketahui, sebab tu kita tak payah bisik benda baik. Maka Allah menyebut kebanyakan bisikan itu untuk buat perkara mungkar. Kebanyakan. Tetapi Allah Ta'ala tidaklah berkata semuanya. Sebab itu Allah menyebut la khaira fi katsir, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan. Ya, ada setengah-setengah bisikan itu diharuskan dalam bab jual beli, dalam muamalah tertentu, dalam kerahsiaan tertentu. Ya, kadang-kadang kita dalam bersembang cakap ada benda kita bisik, jangan ada orang tahu. Namun kita kena tahu peraturan berbisik. Kita tidak boleh berbisik dalam keadaan kita bertiga. Dengan berbisik dua orang dan meninggalkan orang ketiga. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana salasa fala yatanajathnan duna wahid, fa inna dzalika yuhzinuhu." Kalau mereka bertiga, jangan berbisik dua orang dengan meninggalkan seorang lagi, kerana ia akan menyedihkannya. Walaupun kita tak berbisik untuk kutuk yang ketiga, tapi dia mungkin menimbulkan persepsi. Maka perbuatan ini dilarang dalam Islam. Maka Allah menyebut kebanyakan berbisik itu pada perkara yang buruk. Ayat ini bersempena turunnya kerana Tu'mah bin Ubairik, dia merancang pada malam hari. Bisik dengan saudara maranya yang bernama Bashir dan Mubashir serta Usaid untuk memerangkap Yahudi tadi. Bahawa Yahudi tadilah yang mencuri baju besi kepunyaan bapa saudaranya. Dan cuba untuk membohongi Nabi SAW. Akhirnya, berita pembohongan itu Allah turunkan wahyu beritahu. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita semua umat Islam betapa besarnya prinsip keadilan. Walaupun kepada musuh. Allah berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Jangan kerana kebencian kamu pada satu kaum lalu kamu tidak mau berlaku adil kepada mereka. Kita memang bermusuh Yahudi, tapi bukan bermaksud Yahudi itu tidak ada boleh dapat keadilan. Mereka berhak mendapat keadilan. Maka bila Tu'mah tahu bahawa Nabi SAW mengetahui pembohongannya dan Rasulullah SAW memang nak hukum dia sebab dia mencuri, Nabi nak potong tangan dia dengan saksi, dengan pengakuan. Maka Tu'mah ketakutan, dia pun meninggalkan kota Madinah, lari ke Mekah. Dan dia murtad, keluar dari Islam. Kerana apa? Kerana takut bocor rahsianya ataupun kerana malu dengan apa yang dibuatnya, maka dia sanggup murtad dan keluar dari Islam. Dan dimati dalam keadaan musyrik. Kita dah cerita semalam bagaimana satu tembok jatuh menimpa dia, maka mati dalam keadaan kafir. Waliyazbillah. Maka ayat ini secara umumnya berkait dengan Tu'mah bin Ubairik secara sebab nuzulnya, tetapi pengajaran untuk semua orang. Kerana orang yang bila mana cenderung untuk memerangkap orang lain, memfitnah orang lain dengan fitnah, maka dia tak akan terlepas dengan fitnah yang dilakukannya. Allah berfirman, "Wala yahiqu makrus sayyi illa bi ahli." Dan tidak akan mengena perancangan kejahatan melainkan yang merancangnya. Siapa yang merancang kejahatan, dia akan kena balik. Dia macam kita katakan meludah ke langit. Tak ke mana air ludah tu, dia akan jatuh ke muka juga. Umpama kita katakan memupuk air dalam dulang, akan terpercik ke muka juga. Makna katanya ialah yang buat perancangan, yang buat pembohongan, yang cuba buat fitnah,
akhirnya dia akan makan tuan. Perangkap yang makan tuan. Maka ayat ini menjelaskan tentang itu. Maka Allah kata, kebanyakan bisikan itu tidak baik. Melainkan kita berbisik untuk melakukan sedekah. Kita bisik, tengok orang tu susah. Pernah berlaku satu kejadian, ada seorang sahabat Rasulullah, dia miskin. Bila dia miskin, iaitu namanya Sulaik Al-Ghatafani. Sulaik Al-Ghatafani daripada kabilah Ghatfan. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, tiba-tiba Sulaik pun masuk. Dan dia terus duduk. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru pada mimbarnya, "As-sallaita ya fulan?" Apakah kamu solat dahulu sebelum duduk? Dia kata tak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qum fasalli." Bangun solat dulu. Maka dia pun solat dulu. Walaupun tengah khutbah Jumaat, sunat solat dulu kalau orang baru masuk masjid. Sama ada ianya adalah tahiyatul masjid ataupun ianya qabliyah sebelum Jumaat. Ini khilaf di kalangan ulama. Tapi dia solatlah dulu kan. Kata ulama, Rasulullah menyuruhnya solat untuk mempamerkan pada para sahabat miskinnya dia. Tengok pakaian dia bercompan-camping. Maka sahabat tengok. Untuk memberi ruang mereka bersedekah. Dan akhirnya jadilah bisikan sesama mereka, kita kena tolong solat. Kadang-kadang kita secara fitrah, kita nampak orang susah, kita pun bisik sama kita. Jom kita tolong ni, nampak susah tu. Okay, berbisik untuk sedekah tak apa. Ataupun kata Allah Ta'ala, atau melakukan apa saja kebaikan. Kita berbisik juga. Kadang-kadang kita nak buat kebaikan, kita berbisik. Jom kita surprise dia. Kita beri hadiah pada dia. Apa kebaikan? Kita bisik sama-sama kita. Atau yang ketiga, islahim bainan nas. Tujuan kita nak damaikan orang. Lalu kita berbisik juga. Maka bisik seumpama ini. Jadi 3 jenis bisikan, maka ini tidak salah. Ini bisikan yang digalakkan. Khususnya kalau bisikan ini untuk mencari keredaan Allah. Sebagaimana firman Allah selepas itu. Wa man yaf'al dzalika batigha'a mardatillah. Siapa yang melakukan 3 bisikan tadi. Maksudnya tuan-tuan, bila dia sedekah, dirahsiakan. Dibisik-bisik, jangan sampai orang tu tahu. Kerana tuan-tuan, bila kita sebut sedekah, dia berkait dengan maruah orang. Seorang, bila dia ada agama, dia pasti ada maruah. Dia tak semudah-mudah untuk menunjukkan bahawa dia amat perlukan. Ya mungkin dia meminta tapi dia tidak tunjuklah sampai melampau. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena ajar orang miskin ada maruah. Kita jangan ajar dia meminta tanpa maruah. Sebab untuk akan datang dia akan malu. Kerana itu kita mesti menghormati orang-orang yang susah dan memberinya secara bermaruah. Antaranya ialah kita merahsiakan pemberian, antaranya merahsiakan nama, antara cara. Ya, ada setengah orang kita kadang-kadang terpaksa beritahu kerana sebab amanah dan sebagainya. Namun, apapun cara kita membantu orang miskin, biarlah tidak menghilangkan maruah dia. Dia maruahnya tetap terjaga. Jangan nampak macam dia ni kita katakan terlalu terdesak. Jangan terlalu nampak. Dan pun kita pun diajar. Walau kita susah macam mana tuan-tuan, jangan sampai hilang maruah kita dalam meminta. Biar kita juga ada ifah, maruah. Ianya maruah ni bergantung pada agama. Lagi kuat agama seseorang, lagi tinggi maruahnya. Tapi kalau agamanya tidak kuat, maka maruahnya mungkin tidak dipedulikan. Maka dia akan meminta ke kanan, ke kiri, depan, belakang, maka dia tak kisah. Apapun, Islam mengajar, biar susah bermaruah. Dan biar senang bersyukur. Jangan maruah ni macam tak ada. Jadi kita ada maruah. Jaga maruah kita. Dan bagi pemberi, juga perlu tahu si miskin ini ada maruah. Jangan diberi dengan cara campak, ambil. Atau jangan dimarahinya. Jangan ditohmahnya atau sebagainya. Jangan kita nak beri, kita awak ni muka ni sebab tak semayang, sebab tu rezeki susah. Maka dia ada maruah. Tak boleh kita malukan dia depan orang dan sebagainya. Sebab itu Allah menyebut di sini tentang berbisik dalam bersedekah. Ia satu kebaikan, kemuncak. Sebab sepakat ulama, bersedekah rahsia itu lebih baik. Sehingga orang tak tahu. Kadang-kadang kita tengok orang ni susah ni. Dia memang jenis tak minta kita ni tuan-tuan. Tengok beg duit dia kosong, kita boleh letak duit. Kita
Kita tengok misalnya ni minyak dia tak terisi ni, kita isi minyak kita kejap kita isi. Sehingga dia tak sedar, dia pun tak tahu. Sampai mati dia tak tahu. Kita buat macam tu. Misalnya. Atau kita nampak dengar adik-beradik kita susah, kita backing dia. Tengok ada duit. Dan maka ini antara cara-cara rahsia yang masing-masing berdasarkan kepada pengetahuan. Kerana tuan-tuan, kebaikan yang kita buat ni berdasarkan ilmu yang kita ada. Dan ilmu pula berkaitan dengan makrifat kita dengan Allah. Ia ada hubungan. Maka makin kita dekat dengan Allah, cara bantuan kita lebih unik. Sehingga kita masih ataupun kita katakan mengutamakan maruah mereka lebih daripada segala-galanya. Apatah lagi dalam hal yang lain kita tidak mengungkit pemberian. Bila kita tolong orang, bila kita beri orang, kita jangan ungkit. Kerana ini adalah memalukan dia, kita juga menyembunyikannya. Maka Allah Ta'ala kata, 3 benda kita nak buat secara sembunyi, cara bisik, okey. Sama ada sedekah atau buat baik secara umum, atau kita nak damaikan manusia bergaduh. Bila kita melakukannya kerana mencari redha Allah, kita akan mendapat pahala yang besar. Kemudian Allah menyebut, wa may yushaqiqir rasul. Siapa yang lawan Nabi? Ayat ini juga kepada Tu'mah bin Uraiqi tadi. Sebab dia lawan Rasulullah. Dia bukan sekadar lawan, dia nak tipu Nabi. Dia nak perangkap Nabi supaya menyokong kebatilan. Wa may yushaqiqir rasul, siapa yang lawan Nabi. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, selepas terang jelas nyata keterangan-keterangan dan kebenaran yang dibawa. Wa yattabi' ghairar sabilil mu'minin, dan dia ikut jalan bukan orang Islam, yakni dengan murtad. Wallihi ma tawalla. Baik. Kami beri kekuasaan padanya untuk bertindak apa dia. Buatlah nak buat apa. Tetapi ingat kesudahannya. Wa nuslihi jahannam. Kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan seburuk-buruk tempat kembali. Artinya orang yang cenderung zalim, bahkan kita sebut semalam pengkhianat. Yang khianat ni macam mana? Ialah orang-orang dibuat kebatilan dan disuruh sokong kebatilan. Yang kedua, orang yang buat kebatilan, yang buat kejahatan, lalu dituduh orang lain yang buat jahat, bukan dia. Ini pengkhianat, khianat. Maka orang ni tidak selamat iman dia. Kita tuan-tuan kalau buat jahat, kita minta ampun dengan Allah, iman kita selamat. Tapi kalau kita buat jahat, dia lah tak ngaku dan tak nak taubat, lepas tu kita tuduh orang lain pula. Tak cukup, kita pun berkomplot dengan orang lain untuk memerangkap orang ni pula. Maka kelompok golongan ini imannya tidak selamat. Kerana itu Allah Ta'ala sebut, wah, siapa yang lawan Rasul? Ini siapa yang lawan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian dia tidak mengikuti jalan orang Islam. Ketaatan kepada Allah, bila dosa minta ampun kepada Allah, menyesal bila buat salah. Ini jalan-jalan kita orang Islam. Kita mengaku bahawa kita tak maksum. Kita buat salah. Dan kita tahu bahawa Allah sentiasa membuka pintu taubat. Maka taubat. Tapi dia tak nak ikut jalan Islam. Dah lah tak nak taubat, tak nak ngaku. Bukan lari pula daripada kelompok orang Islam. Lari ke Mekah tu. Dan murtad. Kata Allah, ya. Kat dunia ni kamu macam ada kuasa untuk tentukan keadaan dirimu. Tapi ingat akhirat kelak neraka sedang menanti. Maka ini amaran yang keras. Kepada siapa pun yang melawan perintah Allah dan Rasul. Sebab tuan-tuan tengok yang lawan perintah Allah dan Rasul. Atas dunia ni, dia kakeng lah. Tak apa, kuburkan asing-asing. Jawab dia. Tak apalah saya buat jahat, apa kait dengan awak pula. Saya jahat. Saya yang rasa neraka. Saya itu, saya ini. Ya kat sini kita berkuasa cakap apa pun. Dan kita dengar ada orang mencabar-cabar pula. Bila dia buat jahat, tak apalah. Yang kena azab saya. Macam azab tu dia ingat macam kena piak, kena rotan di cikgu sekolah dia. Dia tak tahu tempatnya neraka. Maka orang ni amaran Allah. Bila kamu melanggar perintah Allah dan Rasul dan kamu tidak ikut cara orang Islam. Tuan-tuan, cara orang Islam kalau dah salah kita ngakulah. Kita taubat, tapi tak nak ikut. Dia ikut cara sombong Fir'aun, cara sombong Namrud, cara sombong orang kafir. Bukan mencabar-cabar supaya datangkan akhirat, datangkan kiamat, datangkan neraka, datangkan azab. Kalau yang saya buat ni salah, kenapa Tuhan tak azab saya? Patut Tuhan azab saya? Tak azab, itu tanda Allah sayang kita. Baik, cakaplah apa nak cakap. Sebab kamu pertama dah lawan Rasul, jelas nasnya. Yang kedua, kamu tak ikut jalan orang Islam.
Tengok orang Islam yang sebenar macam mana. Kalau kita ditegur buat salah, kita ngakulah. Kamu tak nak ikut, kamu makin bangga, makin sombong, makin ingat kedudukan dan tempat kamu dalam neraka. Kemudian sesudah itu, bila Allah Ta'ala menyebut tentang kebanyakan bisikan, tak ada yang baik. Kebanyakannya jahat. Yang kedua, Allah Ta'ala beritahu baik, kalau nak bisik juga, bisiklah pada perkara-perkara yang baik. Perkara yang boleh mendatangkan ketakwaan, yang boleh mendatangkan kemuliaan, yang boleh mendatangkan keimanan. Maka boleh berbisiklah. Dan ayat ini juga beri amaran, siapa pun yang lawan Nabi, ingat kesudahannya dahsyat. Melawan Rasulullah maknanya murtad. Siapa yang lawan Nabi, maknanya dia murtad. Siapa yang lawan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, maknanya murtad. Siapa menyalahi jalan-jalan orang Islam, maknanya dia terhijab daripada mendapat pandangan Allah, dari mendapat pemeliharaan Allah Ta'ala, dan menjadikan dia berada dalam kegelapan, kesesatan yang berpanjangan, sehingga dia terus menjadi hamba kepada hawa nafsunya. Dan ingat, bila jadi hamba hawa nafsunya, apa yang disebut oleh Allah, innal ladzina yuhaduna Allah wa rasulah ulaika fil adzallin. Orang-orang yang melawan Allah dan melawan Rasul, mereka itu berada dalam kehinaan yang nyata. Hina selama-lamanya. Dan ayat ini juga, ataupun ayat-ayat yang kita bacakan ini juga, Allah Ta'ala memberi amaran kepada kita. Apa yang disepakati oleh orang Islam, jangan kita lawan. Ini namanya ijma'. Ijma'. Artinya apa saja perbuatan kita, kita kena tengok apakah orang Islam lain buat tak buat. Sebab umat Islam tidak akan bersepakat buat benda yang sesat. Mereka bersepakat pada perkara yang baik. Kalau orang Islam dah sepakat pada benda yang baik, jangan kita pula lawan. Umpama contoh ginilah tuan-tuan. Kita duduk di kawasan perumahan sebagai contoh. Maka semua orang Islam situ bersepakat, kita kenakanlah sikit yuran. Kita seorang je tak nak dengar. Saya tak nak, saya lawan. Maka tak patut. Kerana semua orang Islam dah bersepakat. Maknanya dia sepakat benda baik. Kalau sekiranya ramai tak sepakat, ni dan sebagainya, okey, tak ada hal. Tapi kalau sekiranya semua kat sini ni, kita ada rumah 40 buah. 39 buah bersetuju untuk peraturan yang dibuat untuk menjaga keselamatan. Kita seorang je degil tak nak. Saya tak nak. Saya ikut cara saya. Tak boleh. Apa yang orang Islam buat, benda-benda baik tuan-tuan, kita ikutlah. Bila majoriti buat benda baik, apa salahnya? Majoriti buat, kita pun aku. Jangan ikut tunjuk keras kepala kita. Ni dah mesyuarat ni. Mesyuarat keputusan majoriti, kita akan buat macam ni macam ni. Oh, kita seorang tak. Saya tak kira. Saya akan ikut cara saya. Maka tak patut. Jangan ikut jalan orang, jangan menyalahi jalan yang telah disepakati oleh ramai orang Islam. Baik kita katakan dalam masyarakat, baik dalam mesyuarat atau sebagainya, tak patut. Hatta Nabi SAW juga mengikut kata-kata orang ramai. Allah Ma'ilam melainkan kalau dia memang berlawanan dengan nas. Ni manusia sepakat ni nak buat benda-benda sesat, itu kita tak ikutlah. Tapi kalau benda tu benda yang harus, yang baik, yang bagus, maka apa salahnya? Orang semua sepakat hari Sabtu kita akan gotong royong untuk nyamuk Aedes. Misalnya bersih. Kita kata saya tak setuju hari Sabtu, saya setuju hari Ahad. Padahal dia tak ada sebab pun saja dia nak tunjuk kuasa Ahad dia. Orang dah semua setuju hari Sabtu. Maka ini wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Cuba menyalahi jalan-jalan orang Islam. Jangan macam tu. Benda tu tak ada masalah apa-apa. Allahumma illa melainkan memang saya hari Sabtu ada kerja. Saya kata boleh tak hari Ahad. Atau boleh tak saya tak datang kerana keuzuran, itu hal lain. Kemudian Allah Ta'ala sesudah itu menyebut, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang mensyirikkannya. Juga berkaitan dengan Tu'mah. Tu'mah tadi, Tu'mah bin Ubaid, kalaulah dia ngaku salah, dia taubat, bersamana pun dosa dia Allah ampun. Tetapi bila mana dia mensyirik pada Allah, dia syirikkan Allah, dia kufur dan murtad, maka Allah kata apa? Allah tak akan mengampunkan dosa orang yang syirik dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan Allah ampunkan selain daripada itu. Sepakat ulama, semua dosa-dosa lain diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan dosa syirik. Kalau ada orang tak semayang, kalau ada orang tak puasa, kalau ada orang tak buat itu, tak buat ini, kalau dia mau ampun kepada Allah, maka dia diampunkan. Tetapi kalau syirik kepada Allah, maka dosa tersebut tidak akan diampunkan sama sekali. Ini ayat ini merupakan satu
nas yang jelas menolak pandangan Khawarij, di mana Khawarij menganggap, Khawarij ini satu kelompok orang Islam yang sesat pahamannya. Mereka menganggap siapa yang buat dosa maka dia kafir. Siapa yang buat dosa besar maka dia kafir. Khawarij ialah satu golongan yang asalnya menyokong Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dalam peperangan menentang Muawiyah. Tetapi selepas itu mereka juga tidak mahu menyokong Sayyidina Ali, membentuk pasukan sendiri. Perkataan Khawarij memberi maksud yang keluar daripada perkataan Kharijun, Khawarij yang keluar tidak mahu menyokong. Khawarij ini dia ada beberapa pandangan, antaranya dia mengkafirkan orang buat dosa besar. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita gini, antara benda yang penting, masalah takfir, ada golongan yang mudah mengkafirkan orang. Dengan seremeh-remeh benda, perbuatan, maka dikafirkan. Maka ini tak betul. Tentang mengkafirkan bukan suatu benda yang mudah. Kerana bila dia mengucap dua kalimah syahadat, dia tak kafir. Dia masih mengucap. Sebab itu bila Khawarij ini yang menganggap yang buat dosa besar itu kafir. Dan Khawarij ini juga dia buat dosa besar, dia membunuh sahabat. Bila ditanya pada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, akufaruhum, apakah Khawarij ini kafir? Saya kata tidak. Mereka ini kanu bil amsi ma'ana fabara alaina. Mereka dulu sokong kita, lepas tu lawan kita. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala menolak untuk mengkafirkan. Sebab itu hati-hati untuk kita katakan setengah orang yang bicara mudah mengkafirkan orang, hanya perkara khilafiyat, hanya perkara-perkara pecisan, hanya tidak sependapat. Ini budaya yang bahaya, budaya takfiriyah. Sepakat ulama bahawa siapa yang buat dosa besar, dia tidak kafir. Dia masih diampuni oleh Allah. Yang kafir benar yang mensyirikkan Allah. Syirik dengan makna yang jelas. Bukan syirik kita dia kata syirik. Tak, syirik dengan jelas. Perlu pada pengadilan. Maka Allah Ta'ala menyatakan, siapa yang syirik, Tuhan tak akan ampun. Wa man yusyrik billah, siapa yang syirikkan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia sesat dengan kesesatan yang jauh. Bila kalau orang tu syirik pada Allah, apa maksud sesat jauh? Maknanya tak dapat syafaat. Maknanya tak akan keluar daripada neraka, kekal selama-lamanya. Maknanya tidak akan diampunkan dosa, tidak akan dirahmati, tidak akan diberi pertolongan, tidak diringankan. Fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunzarun. Mereka tidak akan diberi ringan azab, tidak juga mereka diberi rehat. Maka ini kesesatan yang jauh. Sesat sungguh tak jumpa Tuhan. Contoh orang buat dosa besar, dia tak sesat jauh. Sebab apa pun dalam dirinya ada nur iman. Ada nur iman. Kadang-kadang kita tengok ada orang tu sesat itu, sesat ini, tapi dia punya cita-cita nak mati di Madinah. Dia punya harapan kalau boleh dia nak duduk dekat makam Rasulullah. Kalau boleh dia nak duduk di Raudhah. Dia, kalau kita tengok tingkah laku dia teruk. Tapi cita-citanya menunjukkan dia ada iman. Ini menjelaskan kepada kita bahawa orang kalau buat dosa besar, dia masih ada nur iman dalam hatinya. Masih ada nur. Sebab itu dia masih lagi bercita-cita baik. Tapi orang yang syirik pada Allah, ni memang tak ada lah. Dia memang sesat jauh. Tak ada lagi kita dengar dalam mulut daripada bicara dia kata dia nak mati Madinah, Mekah, tak ada. Bukan, semuanya kesombongan. Kemudian Allah menyebut, in yad'una min dunih, sesungguhnya mereka yang menyembah selain Allah, illa inasa, melainkan inasa. Apa maksud inasa? Inasa maksudnya perempuan. Asal makna bahasa inas, perempuan. Tapi ia memberi maksud melainkan yang lemah. Contoh kita kan kalau sebut perempuan makna lemah. Dia itu bukan lelaki, itu perempuan, makna lemah. Bukan penghinaan pada wanita. Kerana kalimah wanita itu sinonim dengan makna lemah. Mana Ustaz kita tak lemah, tak apalah, nanti awak angkatlah tonggas. Abang lah angkat, tahu pun. Lemah dari sudut mana tuan-tuan sekalian? Tidak berupaya untuk mempertahankan dirinya atau mempertahankan orang lain. Sebab itu satu dunia bersepakat, kita tak jumpa lagi mana-mana negara menjadikan wanita itu tentera utama. Melainkan tentera simpanan untuk pejabat dan sebagainya. Tak ada. Takkan mereka letak perempuan, walaupun negara di mana mereka kata kami memperjuangkan hak sama perempuan, tak mungkin dia letak perempuan selalu depan. Dia pun tahu dia akan kalah. Tak mungkin. Mana negara yang melantik jenderal perempuan? Kita cari satu negara lantik jenderal perempuan.
Kalaupun dia jenda, mungkin jenda untuk pejabat, bahagian pejabat, bukan bahagian operasi. Ini bukan kita cerita tentang penghinaan pada wanita, bukan hakikat. Memang hakikat. Mana kita jumpa orang lelaki bodyguardnya perempuan? Kalau ada pun tuan-tuan cuma berlakon je, berlakon. Tunjuk kuat. Ada, saya tahu. Ada beberapa pemimpin negara menjadikan wanita sebagai bodyguard dia. Tapi bukanlah realiti sebenar. Dia terpaksa perlukan lelaki juga. Maka bila Allah menyebut yang mereka sembah selain Allah itu illa inatha, melainkan yang lemah. Simbolik. Maksud wanita lemah. Mereka yang sembah selain Allah semua benda lemah belaka. Tak mampu tolong dirinya dan tak mampu tolong manusia. Wa in yad'un, dan hakikat sebenar yang mereka sembah itu illa syaitanan marida, syaitan yang memang kerjanya menyesatkan manusia. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Allah Taala berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa faja'atuhumus syayatin fajtalatkum an dinihim wa haramat alaihim ma ahlaltu lahum. Sesungguhnya aku menjadikan manusia ini dalam keadaan Islam. Kata Allah, waktu aku jadikan manusia semua Islam. Semua fitrah suci. Maka syaitan mendatangi mereka. Lalu syaitan menyesatkan mereka daripada agama mereka yang sebenar. Dan mengharamkan kepada mereka apa yang aku halalkan ke atas mereka. Maka di sini menunjukkan pertama, fitrah manusia ini Islam. Sebab itu sepakat ulama, mana-mana bayi, mana-mana kanak-kanak yang mati sebelum balik, dia mati dalam Islam dan dalam syurga. Tiba-tiba datang syaitan menyesatkan manusia daripada agama sebenar. Penyesatannya bermula dengan cara apa? Mengharamkan sesuatu yang aku halalkan. Aku kata ni halal, dia haramkan. Dan demikian juga menghalalkan apa yang aku haramkan. Maka ini realiti. Allah Ta'ala menyebut hakikat manusia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, la'anahullah, syaitan itu ialah makhluk yang kulaknat. Dahlah kamu sembah yang lemah. Dahlah kamu sembah syaitan yang pelampau. Syaitan ini ialah makhluk yang kulaknat. Waqa, dan syaitan ini berkata, kata Allah. Syaitan ni duk kata setiap hari. Dia kata dibuat tuan-tuan, dibuat. La'attakhidanna min ibadika ya Allah, akan kujadikan hamba-hambamu ini nasiban mafruḍah, bahagian aku. Maksud bahagian aku, tuan-tuan sekalian, ialah dia nak jadikan orang-orang yang beriman ini ikut dia. Sebab itu disebut dalam hadis, min kulli alfin wahidun lillah wal baqi lisyaitan. Daripada 1000, satu je semua Allah, yang lain pada tu semua setan. Daripada 1000, bayangkan tuan, dari nisbah 1000 tu, ini dia punya target syaitan. Ini dia punya KPI syaitan. Ini dia punya prestasi syaitan nak buat. Dan mereka berjaya. Dari sudut menyesatkan manusia. Min kulli alfin wahidun lillah. 1000 biasa orang je semua Allah. Wal baqi lisyaitan, yang baki itu untuk syaitan. Tuan, ini kerja kuat syaitan. Sebab tu syaitan dia tak pernah tidur. Bila ditanya pada Hasan Basri, apakah syaitan tidur? Kata Hasan Basri, kalau syaitan tidur kita boleh rehat. Syaitan tak pernah tidur. Dia bersungguh-sungguh menyesatkan kita. Malangnya tuan-tuan, kita tak sungguh-sungguh mempertahankan hidayah kita. Lepas tu kita kuliah setengah jam pun tidur. Tak bersungguh-sungguh mempertahankan. Contoh, jangan pula kelangkah buah. Ustaz ni tidur lagi katanya. Maksudnya tak bersungguh lah. Setengah jam pun nak tidur juga. Bukan suruh ceramah 6 jam. Syaitan dia punya bersungguh-sungguh dia tak tidur. Siang malam dia tak tidur sebab dia nak hasut manusia. Tak cukup dia hasut kita kat luar, dia masuk pula dalam mimpi kita. Disebut dalam hadis, bila mana kita tidur tanpa menyebut nama Allah, maka syaitan kata, ia milikku. Sebagaimana Allah sebut di sini, la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍah, akan kujadikan hamba-hamba Allah ini bahagian aku. Maksudnya milik aku. Bila seorang tidur tanpa menyebut nama Allah, maka syaitan kata dia milikku. Maka dia pun masuk dalam mimpi. Kata syaitan dia punya bersungguh goda kita. Tak cukup luar dah, mimpi pun digoda. Sebab itu tuan-tuan, kita kena tahu perangkat kesungguhan syaitan ini dengan banyak berdoa pada Allah, berzikir pada Allah.
Sentiasa ingat mengingati akan bahaya syaitan ini. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi. Syaitan ni berkata, wala udillannahum, akan kusesatkan mereka. Sungguh-sungguh akan kusesatkan mereka. Wala umanniyannahum, akan kujadikan mereka berangan-angan kosong. Biar mereka berangan, tak apa, tak buat amalan pun, nanti syurga juga. Tak apa, aku lawan Tuhan pun, Allah sayang juga aku. Itu adalah waswas syaitan. Tak apa, aku tak belajar, tak mengaji, nanti Allah sayang juga aku. Tak apa, aku tak semayang, rezeki aku dapat juga. Duk semua benda tak apa, kalau buat agama semua tak apa. Tapi kalau buat dunia, tak boleh. Boleh tak kata tak apa, tak kerja, dapat juga duit. Tak boleh, kena kerja, siapa dapat duit. Habis kalau bab kerja, kamu kata kena kerja baru dapat duit. Dalam bab syurga, kamu tak kata kena beramal baru masuk syurga. Tak ada pula keluar sipir macam tu. Terus sipirnya angan-angan kosong. Tak apalah Ustaz, kita tak beramal pun syurga juga. Maka ini orang yang telah ditanam angan-angan kosong oleh syaitan. Wala amurannahum, dan aku akan suruh dia. Oleh sebab itu, kita kena tahu apa perintah Allah. Bila kita tahu perintah Allah, maka kita tahu yang berlawanan dengan perintah Allah itu perintah syaitan. Biar kita tahu betul-betul apa perintah Allah. Sebab syaitan juga akan menyuruh kita buat sesuatu. Fala yubattikunna, dan mereka dengan ini akan merobekkan, akan memotong azanal an'am, telinga-telinga binatang, untuk jadikan persembahan ibadat dan khurafat. Sebab itu dalam Islam, kalau kita nak sembelih korban, tak boleh telinga tu cacat. Sebab menjadi budaya orang sesat, mereka akan cuba cacatkan binatang sebagai tanda persembahan pada Tuhan mereka, yang ini berhala atau syaitan. Ini syaitan yang wahyukan pada mereka. Wala amurannahum, dan aku suruh manusia ini, fala yughayyirunna khalqallah, maka dia akan ubah kejadian Allah. Dia ubah hidung dia ubah mata dia ubah ni, sampai teruk sekali ubah jantina. Contoh ini daripada mana? Syaitan. Sebab itu Allah melaknat orang yang menyerupai jantina lain. Orang berjalan dengan jantina lain, maksudnya kalau dia lelaki, dia berjalan macam perempuan, dia laknat. Dia perempuan berjalan macam lelaki, dia laknat. Kalau dia lelaki memakai pakaian perempuan, dia laknat. Kalau perempuan memakai pakaian lelaki, dia laknat. Kenapa? Ini adalah perintah syaitan. Sebab itu tuan-tuan, kita rasa kesal bila benda-benda ni tidak sebahagian masyarakat Islam tak alert. Ada orang atas nama lakonan, atas nama lawak jenaka, dia buat pondan, dia buat perempuan. Atas nama lawak jenaka, dia pakai pakaian perempuan. Itu tak haram. Kita pula tolong ketawa. Oh, bagus-bagus ketawa. Kita pula macam sokok. Watak-watak lembut lelaki buat. Watak-watak tomboy perempuan buat. Ini semua dilaknat oleh Nabi SAW. Walaupun dalam lakonan. Sebab itu tuan-tuan, kita didik anak-anak kita. Yang lelaki pakai lelaki, yang perempuan pakai perempuan. Yang perempuan biar dibuat kerja benda yang menunjukkan keperempuanan dia. Sebab indahnya wanita bila ditunjukkan keperempuanan. Dan indah lelakinya bila ditunjukkan kelakiannya. Tapi kalau terbalik, yang perempuan tunjuk macam jantan, yang jantan tunjuk macam perempuan, cacat merbas. Sebab itu kita tuan-tuan tak boleh support kepada orang-orang yang tukar jantina. Lalu berbangga, kita support bisnes dia. Bukan kita like dia. Tuan-tuan, kita bila like, kita bertanggungjawab di hadapan Allah akhirat kelak. Kita patut melaknat perbuatan ini, dan ia adalah perbuatan syaitan, suruhan syaitan. Tiba-tiba kita menjadi followers dia. Bagaimana akhirat kelak kalau kita dibangkit bersama dia? Sebab kita followers dia. Tuan-tuan, unfriend lah. Dengan orang-orang yang saya katakan tak pernah kita katakan merasa takut dengan amaran Allah. Kita pula tak cerdik juga. Dan nama nak friend-friend juga, followers juga. Tak tahu apa benda kita nak. Tak takutkah kita bila kita dibangkitkan bersama mereka ini? Kemudian Allah Ta'ala cerita lagi. Wa man yattakhidhish syaitana waliyya, dan ingat, siapa yang menjadikan syaitan sebagai pembantu, penolong dan pengikut min dunillah, dengan meninggalkan perintah Allah, faqad khasira khusranan mubina, dia rugi dengan kerugian nyata. Ya'iduhum, kerana kerja syaitan cuma janji kosong. Wa yumannihim, menjadikan mereka berangan-angan. Wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura, syaitan cuma janjikan yang bersifat tipu daya, bohong. Tuan-tuan, kita kalau tahu syaitan menipu, kita nak percaya macam mana? Bila dia duk kata ni bagus, kita lihat. Bila mana kita ikut hawa nafsu, mana bagus ni? Orang yang terima rasuah, mana bagus terima rasuah? Orang yang merompak, mencuri, menipu, berbohong, mana bagusnya? Tak ada bagusnya.
Kalau tuan-tuan tengok dalam kehidupan kita harian, mana-mana benda yang menyalahi perintah Allah, kat mana bagusnya? Minum arak, yang berjudi, yang main ekor, mana bagusnya? Ini semua dalam penyesalan, semua dalam kekosongan jiwa. Itulah yang dijanjikan oleh syaitan. Yang hidupnya berhibur siang malam pagi petang, mana gembiranya? Yang tukang menyanyi pun bunuh diri. Bagaimana dia boleh menghiburkan kita semua? Pelakon-pelakon terkenal pun bunuh diri. Macam mana dia boleh menghibur kita? Kata ini angan-angan dan janji-janji palsu syaitan. Ulaika ma'wahum jahannam. Ingat, siapa jadikan syaitan sebagai ketua dan mengikutinya, tempat mereka dalam jahannam. Wala yajiduna anha mahisa. Dia tak akan jumpa jalan keluar. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman. Menjadi satu cara Al-Quran bila sebut ancaman, maka Allah sebut tentang kelompok yang nak taubat, yang nak jadi baik, yang dah baik. Dan sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, kami akan masukkan mereka dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Ini janji Allah yang benar. Allah janji. Janji syaitan bohong. Tak payah tunggu akhirat. Tuan-tuan tengok apa yang syaitan janjikan pada kita, apa kita dapat? Semuanya kosong. Yang saya katakan yang buat maksiat. Tanya ahli maksiat, apa kamu dapat sudah buat maksiat? Yang jadi pelacurnya, yang di perompak, apa yang kamu dapat? Kekosongan jiwa. Penyakit itu dan ini kamu nampak. Itulah kepalsuan. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih baik benar janjinya daripada Allah? Ini peringatan Allah Ta'ala pada kita semua. Supaya kita jangan ikut syaitan. Kita jangan mengikutinya seperti makna menyembahnya. Dan ingat, siapa yang menyembah syaitan, yang mengikuti syaitan, yang menghalalkan apa yang haram, yang mengharamkan apa yang dihalalkan, maka mereka ini tempat mereka ialah neraka Jahannam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.